Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita mau cerita tentang mmm, struktur susun atur penulisan, kerja khusus pengajian AM bagi, tahun 2021. Oke, kalau kita tengok inilah susun atur yang sepatutnya kita ada. Ada yang pertama sekali kita ada abstrak, kandungan, penghargaan, pengenalan, objektif kajian, lokasi kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan perbincangan, rumusan, kesimpulan, um, kemudian kita ada rujukan, lampiran, dan inilah kalau kita tengok inilah marka-marka yang diberikan kepada kita bagi setiap item-item yang kita masukkan di dalam kerja khusus kita, yaitu abstrak 2 marka, pengenalan 4 marka, objektif 3 marka, lokasi 2 marka, metodologi 5 marka, dapatan dan kajian 18 marka, rumusan adalah 4 marka, dan rujukan 2 marka. Bagi marka yang seterusnya adalah marka untuk pembentangan. Okay. Untuk bila para pelajar membuat kajian nanti, menyiapkan kertas kerja khusus Anda nanti, inilah susun atur dia. Yang pertama sekali adalah muka hadapan. Dan muka hadapan ini kamu boleh dapat dalam manual kerja khusus di muka surat yang ke-35. Anda boleh print out saja dan tulis tangan untuk bila Anda compilekan semua soalan nanti, semua kertas Anda nanti. Muka surat hadapan, kemudian ini adalah borang perakuan calon, dan pastikan Anda menulis semua isi yang harus yang mengisi semua borang-borang ini. Selepas borang ini, kamu masukkan borang rekod kerja khusus calon, dan pastikan Anda menulis semua bila kita sudah membincang, bila masa-masa kita punya perbincangan itu, dan tulis tarikh dan juga aktiviti yang kita buat, dan nanti saya akan ulas semasa kamu buat penghantaran. Seterusnya ialah borang marka kerja khusus calon. Dipastikan Anda print out dan kamu akan masukkan di dalam kerja khusus Anda. Nah, inilah struktur tadi, dan pastikan semua ini ada di dalam kerja khusus Anda nanti, ya. Pastikan sebab semua marka itu ada di dalam ini. Baik, yang pertama sekali kita tengok bagaimana Anda membuat abstrak. Abstrak ada 2 marka, dan bagaimana Anda mendapat 2 marka ini, pastikan Anda menulis tidak melebihi 150 patah perkataan dalam satu perenggan saja, dan memastikan bahwa tajuk kajian itu dalam huruf penuh atas dan di tengah, dan menyatakan objektif kajian Anda, di lokasi, kaedah, responden, dapatan utama kajian, dan kesimpulan di dalam satu perenggan. Contohnya seperti ini. Ini adalah tajuk berada di tengah-tengah, di atas, dan huruf besar. Kemudian di dalam sini ada dinyatakan semua objektif, kemudian ada dinyatakan cara untuk mendapatkan data, ada dinyatakan tempat, ada dinyatakan metodologi, ada dinyatakan responden, ada dinyatakan hasil dapatan utama dia, kemudian ada juga kesimpulannya. Tapi pastikan dalam satu perenggan dan hanya tidak melebihi 150 patah perkataan. Untuk seterusnya ialah kandungan dan penghargaan, perlu juga dimasukkan walaupun tiada marka, dan pastikan kandungan itu ada butiran dan juga muka surat. Oke, yang seterusnya ialah pengenalan yang membawa marka 4 marka. Pastikan pengenalan
yang kamu buat itu um, penerangan yang umum untuk aspek yang hendak Anda kaji, dan penerangan itu mesti mantap, mesti jitu, dan mesti ada rasional kajian dinyatakan. Sekiranya tidak mantap, sekiranya penerangan Anda tidak mantap, maka Anda hanya mendapat 3 markah sahaja. Oke, dan begitulah sekiranya tidak rasional hanya 2 dan seterusnya. Objektif kajian pula ada 3 markah, dan bagaimana Anda mendapat 3 markah. Pernyataan objektif kajian mesti jelas, dan objektif kajian itu boleh diukur, ataupun kajian wajar boleh diukur. Jika tidak wajar dan tidak jelas, maka kamu dapat markah sahaja, dan begitu juga bagi markah 1 markah. Lokasi kajian 2 markah, dan bagaimana kamu dapat 2 markah itu. Pernyataan lokasi kajian mesti jelas dan disertakan bukti seperti peta. Kalau tidak peta, maka kamu tidak mendapat 2 markah. Metodologi kajian 5 markah, dan bagaimana kamu mendapat 5 markah ini adalah mesti kamu menyatakan metode kajian dan 3 perkara ini, yaitu mendapatkan responden. Bagaimana kamu mendapatkan responden? Kamu juga perlu menerangkan bagaimana kamu mendapatkan maklumat data seperti soal selidika, tumbuh-bolka, ataupun yang lain-lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana kamu memproses dan mempersembahkan data. Dan mesti penerangan mantap dan berkesan. Oke, bahagian yang paling tinggi markanya yaitu dapatan kajian dan perbincangan, yaitu 18 markah. Nah, bagaimana ada tiga kategori penerangan ataupun perbincangan Anda nanti. Yang pertama sekali adalah kategori yang cemerlang, di mana menepati objektif kajian, yaitu menjawab kajian Anda, huraian yang jelas dan berfokus, dan mempunyai bukti yang kukuh untuk menyokong dapatan dan perbincangan Anda, dan kamu mengolah kamu punya dapatan itu dengan kemas dan tersusun, dan kamu akan mendapat markah di antara 13 hingga 18 markah. Dan jika sekiranya ada yang tidak menepati keempat-empat ini, kurang menepati objektif, maka kamu hanya mendapat markah di antara 7 hingga 12. Dan jika langsung tidak menepati objektif, maka kamu hanya mendapat markah 1 hingga 16 di dalam bahagian ini. Yang seterusnya ialah rumusan dan kesimpulan. Kamu harus membuat ulasan yang jelas dan berkesan tentang rumusan dan kesimpulan daripada hasil kajian, barulah kamu akan mendapat 4 markah. Kamu harus ulas bahagian rumusan, kemudian kesimpulan kajian. Pisahkan rumusan dan kesimpulan. Yang seterusnya adalah rujukan. Rujukan sekurang-kurangnya 5 bahan rujukan daripada 3 jenis sumber rujukan dan yang berbeza. Maksudnya sumber rujukan yang berbeza. Contohnya 2 daripada internet, 2 daripada buku, 1 daripada majalah. Jadi kamu mesti lengkapkan rujukan ini mengikut gaya dewan. Nah, bagaimana gaya dewan itu? Rujuk pada manual kerja khusus pengajian am, kemudian mesti disusun mengikut abjad A, B, C, D, E, F, G. Seterusnya kamu lihat itu tahun penerbitan, kemudian rujukan mesti sesuai dengan digunakan dalam penulisan, mesti yang blog tidak diterima. Rujukan daripada sumber yang sahih. Jadi daripada sana Anda akan coba buat kajian Anda mengikut pemarkahan yang disediakan. Oke. Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih.